Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulakan dahulu pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua pada malam ini tuan-tuan? Saya doakan semua dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ahlan wa sahlan Tuan Burhanuddin, ya. Pun bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dipermudahkan, ya, dipermudahkan semuanya tuan. Dan juga tuan-tuan, ya, kita minta dengan Allah Taala juga supaya tuan-tuan yang bersama dengan saya sekarang, ya, dalam keadaan sihat, ya, dalam keadaan bersiap sedia, dalam keadaan dapat menerima semua yang saya akan bagi pada pagi ini, pada malam ini insya-Allah, ya. Okey, baik tuan-tuan. Seperti mana yang tuan-tuan sudah maklum, ya. Pada malam ini kita akan sambung perbahasan kita tuan-tuan, iaitu pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke berapa tuan-tuan? Ayat yang ke-17, ya. Kalau tuan-tuan masih ingat pada minggu lepas ayat yang ke-17 ini, tuan-tuan tengok dia hampir 4 baris tuan-tuan, ya, satu ayat yang cukup panjang, ya. Jadi kalau ayat yang panjang pada kebiasaan kita tuan-tuan, kita akan pecahkan kepada dua bahagian supaya bahagian yang pertama kita dapat bincang pada minggu lepas. Dan bahagian yang kedua baki daripada ayat yang ke-17 kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Baik, seperti biasa. Perkara yang pertama yang kita akan buat ialah kita akan baca sama-sama ayat ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan perbahasan kita pada malam ini insya-Allah. Baik. Ahlan wa sahlan Tuan Aziz pun bersama dengan kita pada malam ini. Okey, kita baca tuan-tuan. Semua bersiap sedia. Saya baca, tuan-tuan baca dekat rumah supaya ada pertalian di antara kita semua tuan-tuan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innallazina ta'buduna min dunillahi la. Waqaf dekat la tuan-tuan. La yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Qalqalah tuan-tuan, ya. Baik, ulang sekali lagi tuan-tuan. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan. Itu ayat yang cukup panjang pada malam ini. Betul tuan-tuan? Baik. Sekarang tuan-tuan, apa yang penting tuan-tuan? Saya sudah beritahu pada tuan-tuan, ayat ini kita sudah potong kepada dua bahagian. Ya. Jadi kalau tuan-tuan masih ingat, ayat ini kita dah potong tuan-tuan, iaitu bermula daripada innama, ya, yang ni minggu lepas tuan-tuan.
Bermula daripada innama sampailah perkataan la yamlikuna lakum rizqa pada baris yang ketiga. Betul tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi. Ini adalah bahagian yang kita bahaskan pada minggu lepas. Innama ta'buduna min dunillahi la yamliku. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Itu bahagian yang kita sudah bahaskan pada minggu lepas. Boleh tuan-tuan? Okey. Jadi saya akan ulang balik terjemahan harfiahnya secara ringkas. Tuan-tuan boleh semak sahaja apa yang perlu diperbetulkan supaya tuan-tuan ingat balik apa yang kita dah bincang pada minggu lepas. Boleh tuan-tuan? Okey, cuba tengok. Kalimah yang pertama ialah kalimah inna, terjemahannya sesungguhnya, sebab innama ada dua patah perkataan. Yang pertama inna, yang kedua ma. Yang keduanya ialah kalimah ma, terjemahannya ialah tidak lain. Yang ni saya dah minta tuan-tuan perbetulkan pada minggu lepas, ya. Sebab kalimah ma yang melekat dengan kalimah inna ada satu terjemahan saja untuk ma, iaitu terjemahannya tidak lain. Boleh? Kalimah yang seterusnya selepas ma ialah ta'buduna, kamu sembah. Yang ni saya dah bagi pada minggu lepas. Jadi saya akan pergi secara perlahan-lahan, ya, secara lancar tuan-tuan, ya, supaya tuan-tuan nampak tuan-tuan, ya. Ta'buduna, kamu sembah. Seterusnya ialah min, dari. Seterusnya ialah duni, selain. Seterusnya kalimah Allahi, Allah. Seterusnya kalimah authanan, berhala-berhala. Seterusnya kalimah wa, dan. Seterusnya kalimah takhlukuna, kamu menciptakan. Seterusnya ialah kalimah ifka. Ifka terjemahannya kebohongan. Seterusnya kalimah inna, sesungguhnya. Seterusnya kalimah allazina, orang-orang yang. Seterusnya ialah kalimah ta'buduna, sudah diulang kali yang kedua. Terjemahannya kamu sembah. Seterusnya kalimah min, juga sudah diulang. Terjemahannya ialah dari. Seterusnya ialah duni, selain, sudah diulang. Seterusnya Allahi, Allah. Seterusnya kalimah la, terjemahannya tidak. Seterusnya kalimah yamlikuna, mereka mampu memberi. Seterusnya ialah la sahaja, sebab lakum ada dua patah perkataan. Yang pertama la, kepada. Yang kedua kum, kamu. Yang seterusnya ialah kalimah rizqa, terjemahannya ialah rizki. Boleh? Okey, seterusnya. Sambung tuan-tuan. Ini bahagian yang kedua tuan-tuan. Kalimah yang seterusnya ialah kalimah rizqa, ialah kalimah fa. Fa tuan-tuan. Terjemahannya maka. Kalimah selepas fa. Yang ni saya nak tuan-tuan jawab. Jawab di ruangan komen. Apa kalimah selepas fa? Sebab kalimah fa bertaru itu ada dua patah perkataan. Yang pertama ialah kalimah fa. Yang kedua, tuan-tuan nak baca macam mana alif dekat depan. Alif dekat depan itu kita panggil dia hamzah wasal. Tuan-tuan nak baca macam mana? Kalimah selepas fa. Cuba tulis di ruangan komen. Ini yang pertama, tuan-tuan. Ya. Fa, maka. Kalimah selepas fa. Apa dia kalimah selepas fa, tuan-tuan? Cuba jawab, tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan ingat ke tidak apa yang saya sudah ajarkan, tuan-tuan, ya. Baik, ahlan wa sahlan Kak Normah, ahlan wa sahlan Kak Maimun, ya, bersama dengan saya pada malam ini. Baik, ahsantum, ahsantum, ya. Yang kita nak ialah bacaannya ialah ibtaru. Bacaannya apa tuan? Bacaannya ialah ibtaru. Ibtaru, ya. Baik. Kita tak nak bincang lagi, ya. Dia tu fa'il ke, hisim ke, haraf. Kita tak nak bincang lagi yang tu, ya. Yang kita nak bincang sekarang ialah alif yang berada dekat depan itu, ya. Alif dekat depan itu kita panggil dia hamzah wasal. Kita nak baca hamzah ini, kita tengok huruf yang keberapa? Tengok huruf yang ketiga. Saya dah bagi kaedah pada tuan-tuan, ya. Baik. Kalau tuan-tuan perhati, huruf yang ketiga ialah huruf ta. Ta itu berbaris apa? Ta itu berbaris atas. Maka kalau huruf yang ketiga itu berbaris atas, maka tuan-tuan nak baca U ke I? Jawapannya tuan-tuan kena baca I. Sebab orang Arab tak akan baca A, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Jadi, sebutan yang sebenar kalimah selepas fa, tuan-tuan mesti sebut ialah ibtaru. Sebutannya apa, tuan-tuan?
Ibtagu ahsantum, ya. Kita sebut dengan I, ya. Ibtagu, ya. Baik. Apa terjemahan ibtagu, tuan-tuan? Terjemahannya ialah carilah oleh kamu. Tambah perkataan oleh, tuan-tuan. Ya. Ibtagu terjemahannya carilah oleh kamu. Tambah perkataan oleh. Ahlan wa sahlan Kak Wan Fauziah bersama dengan kita pada malam ni, ya. Okey. Kalimah yang seterusnya selepas ibtagu, kalimah apa, tuan-tuan? Inda, terjemahannya di sisi. Kalimah selepas inda ialah kalimah Allahi, Allah. Kalimah selepas Allahi, kalimah ar-rizqa. Ar-rizqa, rizki juga. Kalimah selepas ar-rizqa ialah kalimah wa, tuan-tuan. Sebab wa'buduhu itu ada 3 patah perkataan. Wa, tuan-tuan, ya. Yang pertama ialah wa. Yang kedua, tulis di ruangan komen. Yang kedua, tuan-tuan nak sebut macam mana, tuan-tuan? Kalimah selepas wa. Tuan-tuan nak sebut macam mana ni, tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan nak sebut macam mana ni? Ini hamzah wasal juga, tuan-tuan. Kalau yang pertama tadi kita kena baca ibtagu sebab huruf yang ketiga berbaris atas. Kalau kalimah yang seterusnya, yang ni tuan-tuan nak sebut macam mana, tuan-tuan? Jawab di ruangan komen, tuan-tuan. Ya, kita nak sebut macam mana, tuan-tuan? Ahsantum, ahsantum. Kita sebut dengan baris depan. Sebab huruf yang ketiga berbaris depan, maka dia pun mestilah berbaris depan. Boleh, tuan-tuan? Maka sebutannya ialah u'budu. Sebutannya apa, tuan-tuan? U'budu, ahsantum. Baik, seterusnya, tuan-tuan. Kalimah u'budu terjemahannya apa? Sembahlah oleh kamu. Tertinggal oleh juga, tuan-tuan. Letak perkataan oleh, tuan-tuan. Ahsantum. Semua jawab u'budu. Maknanya dah faham, ya? Sebab itulah, tuan-tuan, sekali saya ajar, tuan-tuan, kalau faham, ya, insya-Allah boleh guna sampai bila-bila. Sebab itulah kita tekan sangat, tuan-tuan, ya. Faham itu lebih penting daripada kita hafal. Boleh, tuan-tuan? Sebab itulah saya tak tekankan sangat dalam kelas kita hafalan, tuan-tuan. Sebab saya akan ulang balik, tuan-tuan, ya. Sebab kalau dah faham, jumpa, insya-Allah boleh jawab, ya. Okey, seterusnya, tuan-tuan. U'budu, sembahlah oleh kamu. Tambah perkataan oleh, ya. Okey, seterusnya. Kalimah selepas u'budu ialah kalimah hu. Hu, terjemahannya ialah dia. Kalimah selepas hu, kalimah wa lagi, terjemahannya ialah dan. Kalimah selepas wa, sekali lagi, jumpa lagi hamzah wasal, tuan. Yang ni nak sebut macam mana pula, tuan? Yang ni nak sebut macam mana, tuan? Kalimah yang ketiga, tuan. Ya, kalimah yang ketiga. Tadi ibtagu dah. U'budu dah. Kalimah yang ketiga, tuan-tuan. Nak sebut macam mana, tuan? Ahsantum. Pun mula dengan baris depan. Sebab huruf yang ketiga berbaris depan. Ahsantum. Ahsantum, ya. Okey. Itu benda yang sama yang saya bagi, ya. Okey, sekarang, tuan. Tengok, tuan. Ushkuru, terjemahannya ialah bersyukurlah oleh kamu juga. Tertinggal oleh semua, tuan-tuan, ya. Sebab ketiga-tiga kalimah yang berada di depan, tuan. Ibtagu, u'budu dan juga ushkuru, tuan-tuan. Ketiga-tiga kalimah ini dipanggil kalimah fi'il amar, tuan-tuan. Ya, jadi kebiasaan untuk fi'il amar ini, tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak terjemahannya lah oleh. Lah oleh. Bersyukurlah oleh kamu. Tidurlah oleh kamu. Belajarlah oleh kamu. Nampak, tuan-tuan? Ya, itu kebiasaan terjemahan untuk kalimah fi'il amar, perbuatan yang menyuruh, ya. Okey, ahsantum semua. Seterusnya, tuan. Tengok lagi, tuan. Kalimah selepas ushkuru, kalimah apa pula, tuan? Kalimah la sahaja. Sebab lahu itu ada 2 patah perkataan. Yang pertama la kepada, yang kedua hu-nya, ya. Seterusnya kalimah selepas lahu, tuan. Kalimah apa, tuan? Kalimah ila saja, ya. Kalimah ila saja, ya. Jangan sebut ilai, tuan-tuan. Jangan sebut ilai, ya. Okey. Cuba tengok, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok dalam diagram kita pada kolom haraf, tuan-tuan. Ada kalimah ila. Itu sebutan asalnya. Kalau perkata, tuan-tuan mesti sebut ila. Boleh.
Tapi apabila dia bersambung dengan ha domir itu, tuan-tuan, maka barulah sebutannya ilaihi. Boleh, tuan-tuan? Barulah sebutannya ilaihi. Tapi kalau sepatah, jangan sebut ilai. Boleh, tuan? Ilai tidak ada makna dalam bahasa Arab. Yang ada makna dalam bahasa Arab ialah ilah. Boleh, tuan? Jadi, ilah itu apabila melekat dengan hi, barulah bunyinya ilaihi. Boleh, tuan? Kalau sepatah, sebutannya ilah. Ya? Yang penting, ilah terjemahannya kepada. Yang keduanya ialah hi. Sama saja, tuan-tuan. Terjemahannya nya. Ya? Kalau tuan-tuan perasan tadi, kita jumpa hu-nya. Hi pun nya. Saya dah bagi kaedah, tuan-tuan boleh rujuk nota balik, ya. Kemudian, kalimah yang terakhir pada malam ini, kalimah turja'una, terjemahannya kamu akan dikembalikan. Turja'una, kamu akan dikembalikan. Okey, selesai, tuan-tuan. Hari ini kita ada sedikit penambahan terjemahan untuk 3 kalimah tadi. Yang pertama, u'budu. Yang kedua, ushkuru. Dan sebelumnya, tuan-tuan, ada kalimah ibtagu. Ketiga-tiga kalimah ini, tuan-tuan tambah terjemahan oleh sahaja. Boleh? Jadi, carilah oleh kamu, sembahlah oleh kamu, bersyukurlah oleh kamu. Tinggal oleh-oleh itu, tuan-tuan. Ya? Tambah, tuan-tuan. Okey, dah selesai. Masuk pada terjemahan mafhum. Tengok, tuan-tuan. Saya ambil daripada awal sampai akhir, ya. Sebab malam ini saya nak tuan-tuan tengok keseluruhan ayat, tuan-tuan, ya. Sebab kita dah bagi kaedah tambahan pada minggu lepas, kan. Okey, sekarang tengok, tuan-tuan. Bermula daripada awal ayat, tuan-tuan. Innama ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah selain daripada Allah, awthanan, hanyalah patung-patung berhala. Wa takhluquna ifka, dan kamu yang menciptakan kebohongan-kebohongan, ya. Kamu yang menciptakan kebohongan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki. Ya. Fabtagu indallahi rizqa, maka carilah rizki itu di sisi Allah. Wa'buduh, dan sembahlah Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Ilaihi turja'un, kerana hanya kepada Allah sahaja kamu akan dikembalikan. Saya akan ulang sekali lagi. Dengar betul-betul, tuan-tuan. Dengar betul-betul, ya. Innama ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu awthanan, hanyalah patung-patung berhala. Wa takhluquna ifka, dan kamu yang menciptakan kebohongan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki. Fabtaru indallahi rizqa, maka carilah rezeki itu di sisi Allah Ta'ala. Wa'buduh, dan sembahlah Allah Ta'ala. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Ilaihi turja'un, hanya kepada Allah sahaja kamu akan dikembalikan. Harap-harap jelas, tuan-tuan, ya. Okey, sekarang, tuan. Ada dua poin penting yang saya nak sentuh dekat sini, tuan, ya. Nak sentuh 3 pun tak apa, ya. Sebab ayat Al-Quran ni memang istimewa. Kita boleh ambil daripada pelbagai sudut, ya. Baik. Yang pertama, tuan-tuan kena faham. Ayat yang ke-17 pada malam ini masih lagi berkait dengan cerita Nabi Ibrahim dan juga kaumnya. Saya ulang sekali lagi, ini poin yang pertama. Cerita kita, ayat kita pada malam ini ayat yang ke-17. Bermula daripada innama, tuan-tuan, sampailah kalimah turja'un. Semuanya ini berkait dengan cerita Nabi Ibrahim dan juga kaumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dengar betul-betul, tuan-tuan. Yang kedua, Allah bagi isyarat kepada kita, tuan-tuan, ya. Allah bagi isyarat kepada kita, tuan-tuan, ya. Nak bagi tahu, tuan-tuan, rezeki itu hakikatnya daripada siapa, tuan-tuan? Rezeki itu hakikatnya daripada Allah Ta'ala, ya. Jadi, orang-orang kafir, tuan-tuan, ya, orang-orang yang bukan Islam, ya,
dia pergi berdoa tuan-tuan. Dia minta dengan Tuhan-Tuhan diorang tuan-tuan. Ya. Pada hakikatnya Tuhan-Tuhan diorang ini tuan, langsung tidak mampu berikan apa-apa rezeki tuan-tuan. Ya. Sebab rezeki itu hakikatnya daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kenapa Allah bagi juga rezeki walaupun mereka berdoa pada Tuhan-Tuhan mereka? Yang tu adalah ujian keimanan tuan-tuan. Ya. Sebab kita ada akal tuan-tuan. Boleh fikir tuan-tuan. Ya. Batu yang asalnya tidak boleh bergerak, tiba-tiba boleh berkuasa, mampu memberikan. Mampu memberikan rezeki tuan-tuan. Itu adalah satu kedangkalan akal kita tuan-tuan. Ya. Betapa bodohnya akal itu tuan-tuan. Ya. Sebab itulah kita kata tuan-tuan, orang bukan Islam bodoh tuan-tuan. Itu hakikatnya tuan-tuan. Ya. Tapi janganlah kata dia orang tu bodoh tuan-tuan. Boleh? Dan kita sepatutnya puji tuan-tuan. Orang-orang Islam itu adalah orang yang cerdik. Ya, sebab apa cerdik tuan-tuan? Dia mampu nampak tuan-tuan. Dia mampu melihat bahawa Allah itu sebenarnya hakikatnya dialah yang berikan rezeki. Itu poin yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga. Ini yang paling penting. Yang berkait dengan bahasa Arab. Cuba tengok tuan-tuan. Cuba tengok. Dalam ayat kita tuan-tuan, ada perkataan rizqa tuan-tuan. Ada dua kalimah rizqa. Rizqa yang pertama tuan-tuan, tanpa alif lam. Rizqa yang pertama tanpa alif lam. Betul tuan? Dibaca rizqan. Ya. Dan rizqa yang kedua tuan-tuan, ar-rizq. Ada alif lam dekat depan. Ar-rizq. Ar-rizq. Ar-rizqa. Dibaca dengan baris atas ya. Okey, perhati tuan-tuan. Dalam ayat ini tuan-tuan, mengikut dari segi bahasa Arab tuan-tuan, kita boleh faham tuan-tuan ya. Kita boleh faham satu perkara. Apa dia satu perkara tersebut tuan-tuan? Kita pernah belajar. Dengar betul ya. Kita pernah belajar tuan-tuan. Apabila kalimah itu ada alif lam di pangkal, maka dia menunjukkan makna yang spesifik ataupun makna yang tertentu. Betul tuan-tuan? Jadi kalimah rizki yang kedua ada alif lam dekat depan. Bermaksud apa rizki dekat sini tuan? Nanti kita jelaskan. Boleh? Baik. Dan tuan-tuan kena faham. Mana-mana kalimah yang tak ada alif lam, kebiasaannya kalimah itu adalah kalimah yang umum tuan-tuan. Menunjukkan umum. Ya? Rizki yang umum tuan-tuan. Boleh? Baik. Sekarang, perhati tuan-tuan. Perhati tuan-tuan. Ya? Apa yang saya nak bagi tahu sekarang, kalimah rizqa yang pertama tak ada alif lam. Maka dia menunjukkan makna yang umum. Ya, makna yang umum tuan-tuan. Maka termasuk semua dekat situ. Ya. Sebutlah perkataan rizqa tuan-tuan. Rizqa dekat sini, rezeki halal ke rezeki haram ke semua masuk tuan-tuan. Ya, baik. Adapun kalimah rezeki yang kedua tuan-tuan, ada alif lam di pangkal. Maka dia menunjukkan makna yang tertentu. Bukan umum tuan-tuan. Bermakna ada rezeki yang tertentu yang kita kena faham. Boleh? Okey. Jadi kalau tuan-tuan dah faham setakat itu tuan-tuan, tengok ya. Kita baca balik apa yang Allah sebut tuan-tuan. Allah nak menafikan. Ya, Allah nak menafikan. Ya. Benda yang mereka sembah itu selain daripada Allah itu tuan-tuan, hakikatnya la yamlikuna lakum rizqa. Allah kata apa sekali lagi? Saya ulang sekali. Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Allah kata, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah, ya, selain daripada Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Pada hakikatnya tuan-tuan, ya, mereka itu tidak mampu memberikan kepada mereka tuan-tuan, kepada penganut mereka itu rezeki tuan-tuan. Apa saja rezeki, pada hakikatnya mereka sembahan-sembahan mereka itu tak mampu memberi langsung tuan. Walaupun setitik air tak mampu beri tuan. Ya. Walaupun sebesar apa sebiji ke apa tuan? Sebiji gula tuan. Ya. Tak mampu nak beri tuan. Sebab Allah nafikan semua rezeki tuan. Ya. Tak kiralah rezeki halal ke, rezeki haram ke tuan. Rezeki besar ke, kecil ke tuan. Ya. Semua tak mampu tuan. Allah nak menafikan sebenar-benarnya bahawa mereka itu tuan-tuan, ya, sembahan-sembahan mereka itu memang langsung tak mampu nak memberikan sebarang rezeki. Tak ada kebetulan-kebetulan tuan. Allah nak nafikan betul-betul tuan. Ya. Jadi sebab itulah saya kata tadi, orang yang bukan Islam, yang minta Tuhan dengan Tuhan-Tuhan mereka ini adalah satu perbuatan yang dikira bodoh sebenarnya tuan. Boleh tuan?
Tapi hakikat saya bukan saya nak kata dia orang bodoh tuan. Cuma nak suruh kita faham, nak suruh kita fikir. Boleh? Okey, sekarang ayat yang kedua pula tuan. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama, Allah nak nafikan bahawa tak ada sebarang rezeki yang mampu sembahan-sembahan mereka ini berikan kepada penganutnya. Ya? Baik. Adapun kalimah rezeki yang kedua. Tengok tuan-tuan, rezeki yang kedua. Ada alif lam, bermakna rezeki yang tertentu. Betul tuan? Baik, apa Allah kata tuan? Fabtagu indallahir rizqa. Maka carilah rezeki itu di sisi Allah. Jadi waktu ini tuan-tuan perlu beri perhatian. Ya? Baik. Allah sebut perkataan ar-rizqa, perkataan rezeki. Tapi rezeki ini bukan semua rezeki, tuan-tuan. Ya? Sebab ada alif lam dekat sini, tuan-tuan. Maka rezeki yang macam mana? Jawapannya ialah rezeki yang halal sahaja. Nampak, tuan-tuan? Ya? Jadi ayat yang fabtagu indallahi rizqa itu, tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kita hanya perlu cari rezeki yang halal sahaja. Macam mana tahu rezeki halal saja? Sebab ada alif lam dekat depan. Jadi orang yang belajar bahasa Arab, tuan-tuan, orang yang belajar bahasa Arab, ya, dia sepatutnya nampak perbezaan rizqa dengan ar-rizqa. Ya? Andai kata, ini andai kata, ya. Andai kata kalimah rizqa dalam ayat fabtagu indallahi rizqa itu tak ada alif lam. Andai kata, kita andaikan tak ada, tuan-tuan. Maka waktu itu rizqa dalam ayat tersebut menunjukkan umum. Betul, tuan-tuan? Maka waktu itu, tuan-tuan, bebas, tuan-tuan. Sebab ianya daripada Allah Ta'ala. Ya? Ini kita nak ambil hukum, tuan-tuan. Ya? Jadi kalau tak ada alif lam pada kalimah rizqa yang kedua, maka waktu itu tuan-tuan boleh ambil mana-mana rezeki saja. Rezeki halal ke tak halal ke, hak orang ke tak hak orang ke, asalkan nama rezeki, maka tuan-tuan boleh ambil. Tapi tidak, tuan-tuan. Allah nak bagi tahu, tuan-tuan, kita hanya perlu cari rezeki yang macam mana? Ar-rizqa, kalimah rezeki yang halal. Macam mana dapat yang halal? Daripada alif lam yang berada pada kalimah ar-rizqa itu. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Jadi ayat ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahawa wajib cari yang halal. Ya. Dan orang tambah lagi halalan tayyibah, bukan setakat halal, tuan, tapi dia juga adalah sesuatu yang baik, tuan. Ya. Ada perkara yang halal tapi tak baik, tuan. Ya, yang kita nak ialah halalan tayyiban. Halalan tayyiban wa rabbun ghafur, dan Allah pula beri pengampunan kepada kita. Jelas kita, tuan, ya? Okey, itu poin kita yang pertama, poin kita yang ketiga untuk penafsiran. Boleh? Okey, saya ulang balik, tuan-tuan, secara ringkas supaya tuan-tuan nampak balik. Yang pertama, kita nak bagi tahu ayat yang ke-17 masih ada kaitan dengan cerita Nabi Ibrahim. Boleh? Yang kedua, Allah nak bagi tahu, tuan-tuan, ya, rezeki itu ialah daripada Allah sahaja, ya. Dan yang ketiga, saya nak tunjuk dekat tuan-tuan, apa beza kalimah yang ada alif lam dengan kalimah yang tak ada alif lam. Tuan-tuan kena pegang supaya tuan-tuan mudah faham. Yang ada alif lam ada maksud yang tertentu, yang tak ada alif lam maksud yang umum. Boleh? Kalau saya kata, tuan, sebagai contoh, kalau saya kata semalam saya pergi ke masjid, maksudnya masjid mana-mana pun tak kisah. Boleh, tuan? Tapi kalau saya kata semalam saya pergi ke al-masjid, ada alif lam dekat situ, bermaksud tuan-tuan kena tanya saya balik, masjid yang mana satu yang awak pergi? Yang saya pergi. Jelas, tuan-tuan? Jadi itu kaedah bahasa Arab, tuan-tuan, ya. Baik, sekarang, tuan-tuan,